Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita hari ni pasal urban legend yang paling terseram di dunia. Kalau dekat Malaysia kita dah tahu kisah urban legend apa yang ada dekat sini. Contohnya macam hantu asrama iaitu Makcik Karipap ataupun hantu Jepun yang berkawat. Kalau cerita hantu asrama ni memang dah famous sangat. Memang kita dah tahu jalan cerita dia macam mana. Boleh dikatakan setiap sekolah tu mesti akan ada cerita yang sama. Pelik betul. Tapi bukan pasal tu yang aku nak bahaskan pada hari ni. Hari ni agak special sikit sebab aku nak share 3 kisah urban legend dari luar negara. So without wasting any time, let's get started. Kisah yang pertama ni tentang El Silben. Dikatakan kisah ni berasal dari Venezuela dan juga Colombia. El Silben digambarkan sebagai makhluk yang menyerupai seorang lelaki yang membawa sekantung tulang manusia. Makhluk ni sebenarnya terperangkap di antara dunia roh dan juga dunia nyata. Dia dikatakan suka tangkap budak-budak, lepas tu dia akan heret diorang ni dan lemaskan dekat sungai. Biasanya El Silben ni mempunyai ketinggian setinggi 20 kaki dan tubuh badan dia pun sedikit membongkok sebab dia kan bawa kantung tulang. Jadi dia pikul macam tu dan membuatkan dia punya badan tu bongkok sikit. Dia suka berjalan-jalan dekat kawasan kampung pedalaman sambil bersiul. Bila dia jumpa mangsa yang dia nak, dia akan bunuh diorang tu sampailah tinggal tulang. Tulang tu pula dia akan ambil dan dimasukkan dalam kantung dia tadi dan dia akan bawa ke mana-mana je. So sepanjang perjalanan dia mencari mangsa, dia akan pikul tulang-tulang tadi. Ada yang kata tulang yang dia bawa tu adalah tulang mangsa yang baru. Ada juga yang kata tulang yang dia bawa tu sebenarnya tulang ayah dia. Sebab asal kisah dia kan dia kena sumpah dengan mak dia. So disebabkan sumpah tadi tu, dia kena bawa tulang bapak dia tu ke mana-mana je. Diorang percaya kalau terdengar El Silben ni bersiul, get ready memang korang akan mati. So tu adalah petanda terbesar yang mangsa dia akan dapat sebelum mati. Makin sayup-sayup dia bersiul, sebenarnya dia semakin dekat tau. Setiap malam dia akan datang ke rumah mangsa dia. Kalau rumah tu ada tangkal ataupun ada jampi-jampi ke apa, dia tak boleh nak masuk. Selain bunyi siulan, dia akan laga-lagakan tulang pada waktu tengah malam. Jadi dia akan pegang tulang macam tu, dia akan ketuk-ketuk. Kalau tak ada siapa yang bangun masa dia lagakan tulang tadi, satu family tadi tu akan mati. Tapi El Silben ni dia tak bunuh orang yang sembarangan. Dia akan pilih juga. Dia akan bunuh family yang tak bangun bila dia laga-lagakan tulang dan juga orang yang suka menganiaya orang lain. Lagi satu, dia memang pantang sangat kalau ada orang lain yang boleh bersiul hebat dari dia. Biasanya mangsa dia yang paling ramai adalah orang lelaki. Tapi kalau sebelah Colombia, dia orang percaya El Silben ni dia akan bunuh orang yang kuat minum arak. Dia akan toreh perut diorang ni and then dia akan makan usus diorang sampai habis. Asal usul makhluk ni sebenarnya ada cerita dia sebelum dia muncul menjadi El Silben. Kalau ikut cerita asal, El Silben ni adalah seorang pemuda yang tinggal dengan family dia di kawasan ladang. So dia tinggal dengan isteri dia, mak dan ayah dan juga atuk dia. Satu hari masa dia balik ke rumah, dia ternampak ayah dan isteri dia sedang melakukan hubungan badan. So geram punya pasal dia bunuh semua orang dalam rumah tu. Tapi ada juga versi lain yang mengatakan El Silben ni sebenarnya dia nak makan daging rusa. Tapi ayah dia tak dapat bawa balik daging rusa, so El Silben ni marah. Jadi dia pun bunuhlah ayah dia dan kemudian dia makan daging ayah dia. Dia anggap daging ayah dia tadi tu macam daging rusa yang dia nak. Dia pun masak dan makan macam biasa. Mak dengan atuk dia pada masa tu baru balik dari cari kayu. So bila dah balik tu dah penat cari kayu semua, mestilah lapar, letih kan. Lepas tu El Silben kata, makanlah, ada tu lauk sikit atas meja. Jadi mak dengan atuk dia yang tak tahu apa-apa ni pun makanlah daging tadi sampailah tinggal tulang tau. So diorang fikir daging tu adalah daging babi. Mak dia tunggu ayah dia balik ke rumah selama berhari-hari. Tapi ayah dia tak balik-balik. Mak dia dah start risau sebab dia dah fikir mungkin suami dia jadi apa-apa dekat luar sana. So mak dia pun mulalah mencari suami dia dekat kawasan rumah. Masa dia tengah cari tu, tiba-tiba dia terbau benda yang busuk. Benda busuk tu pula berdekatan dengan semak di belakang rumah diorang. Bila mak dia pergi cek, mak dia terjumpa tulang manusia dan juga barang peribadi suami dia macam cincin dan juga pakaian. Lepas tu El Silben ni pun bukalah mulut dan cerita apa yang terjadi. Dia kata dia sikit pun tak nyesat dan tu adalah balasan yang sepatutnya ayah dia dapat sebab ayah dia ni dikatakan seorang kaki pukul. Mak dia masa tu memang dah geram sangat sebab dia rasa tertipu. Lepas tu dia makan pula daging suami dia kot. Mak dia pun sumpahlah dia menjadi makhluk yang tinggi dan menjadi seorang pemakan daging iaitu El Silben. El Silben ni pun larilah sambil bawa uncang yang mana dekat dalam uncang tadi tu ada tulang ayah dia. El Silben ni juga sebenarnya ada kelemahan. Dikatakan dia memang takut dengan anjing dan juga lada hitam. Masa dia kata bunuh ayah dia dulu, dia kena ikat dekat sebatang pokok and then dia kena sebat non-stop. Lepas tu atuk dia lumurkan mata dia ni dengan lada hitam. Bila dia dilepaskan, dia kena kejar dan digigit oleh anjing liar sampai mati. Ada versi yang kata lepas dia kena gigit dengan anjing sampai mati tu kan, barulah mak dia sumpah dia menjadi El Silben. So lepas dah kena sumpah tu, roh dia pun merayau-rayau lah sambil membawa sekantung tulang. Jadi aku nak korang tengok gambar ni sebab gambar ni dipercayai El Silben yang tengah berjalan.
Kisah yang kedua ni popular dekat Mexico. Kisah urban legend La Llorona ataupun sebutan dia sebagai La Llorona adalah sebuah kisah yang menakutkan dekat sana. Selain dipanggil sebagai La Llorona, ada lagi panggilan lain iaitu The Weeping Woman yang bermaksud wanita menangis. Mostly parents dekat Mexico akan cerita kisah seram ni dekat anak-anak dorang. Nak pula kalau anak dorang ni jenis suka main pada waktu senja, tak reti nak balik rumah. Kalau dekat Malaysia kita famous dengan hantu susu. Aku malas nak sebut nama ekstrim dia, so korang faham sendiri lah ya. Kisah pasal hantu La Llorona ni sebenarnya ada banyak versi, tapi aku akan cerita versi yang famous dekat korang tentang seorang perempuan yang bernama Maria. Maria adalah seorang gadis yang cantik dan dilahirkan dalam keluarga miskin. So dia memang menjadi kegilaan lah lelaki dekat kawasan dia ataupun dekat kampung dia. Satu hari tu kan ada seorang traveller bangsawan yang lalu dekat kampung dia. So secara kebetulan diorang telah terserempak dan masing-masing pun suka sama suka. Orang kata apa? Cinta pandang pertama. And then lelaki tadi tu pun melamarlah Maria untuk menjadi isteri dia. Tapi ayah lelaki tu tak suka Maria sebabnya diorang ni berbeza darjat. Ibarat merak dengan gagak ataupun langit dengan bumi. Tapi dah sebab terlalu cinta, so diorang kahwin juga. Dan si lelaki tadi decide untuk pindah ke kampung Maria. Awal tu perkahwinan diorang memang indah, memang bahagia, tak ada apa-apa masalah. Maria pun dilayan dengan penuh kasih sayang macam seorang bidadari. Kemudian Maria ni pun beranaklah anak kembar lelaki dan perempuan. Bila anak diorang makin membesar, suami dia dah jarang balik ke rumah atas urusan bisnes. Biasalah orang kaya kan, jadi dia banyak keluar bandar, outstation lah orang kata, untuk settlekan urusan bisnes dia. Bila suami dia balik ke rumah, suami dia akan bagi attention dekat anak-anak dia je. Jadi si Maria ni memang tak dapat attention daripada suami dia. Satu hari tu suami Maria ni keluar dari rumah dan dia tak pernah lagi balik. Masa ni hidup Maria memang dah tak tentu arah dah. Dan pada satu hari tu dia terjumpa suami dia dengan seorang perempuan yang cantik. Maria frust sangat bila dia tahu yang suami dia dah curang dan ada perempuan lain. Dan masa tu dia berada dekat dengan sungai tau. So dia telah campakkan anak kembar dia ke dalam sungai. Bila anak dia dah tenggelam timbul dekat dalam sungai tu, dia baru sedar apa yang dia buat. Sebab tadi dia terlalu ikutkan emosi dia, perasaan marah dan sedih. Jadi yang menjadi mangsa anak-anak dia. So dia pun terjunlah ke dalam sungai tadi tu untuk selamatkan balik anak-anak dia. Tapi sayangnya Maria pun lemas dan dia pun meninggal. Start dari kejadian tu, setiap malam orang kampung akan terdengar suara Maria ni menangis, iaitu suara dia yang mencari anak dia yang hilang. Jadi diorang akan dengar suara dia dipanggil anak dia, anakku mana, anakku. Orang kata kalau kita dengar suara dia punya sayup-sayup, maksudnya dia dekat. So macam itulah sebaliknya. Orang akan terjumpa Maria dalam keadaan dia memakai gaun warna putih, rambut hitam yang dilepaskan dan baju dia agak basah. Jadi macam basah lencur, macam terkena air macam tu. Yang seramnya dia boleh merupa muka orang lain tau. Lepas tu dia akan tarik tangan budak-budak yang ada dekat jalan. Budak-budak tadi tu akan fikir tu mak diorang. So diorang pun akan ikutlah Maria ni ke mana je. Sampailah Maria ni bertukar muka dia dan dia menangis. Barulah budak-budak tadi tu sedar yang tu bukan mak diorang. Dia sebenarnya bawa budak-budak tadi tu dia nak lemaskan dalam sungai sebab dia nak anak dia kembali dekat dia. Jadi mangsa-mangsa dia tadi tu macam korban pertaruhan lah. Jadi hantu La Llorona ni kalau dekat Malaysia boleh dikategorikan dalam hantu Kak Ponti lah macam tu. Cuma Kak Ponti ni dia tak adalah tangkap budak dan heret pergi ke sungai untuk lemas ke apa. Tak, dia cuma nangis je, sedih. Yang terakhir ni adalah kisah urban legend dari Mexico juga. Kisah yang seterusnya ni tentang seorang nurse yang bernama Eulalia yang bekerja dekat sebuah hospital pada tahun 1930. Eulalia dikatakan seorang nurse yang berdisiplin dan sangat baik ketika merawat pesakit dia. So mostly pesakit memang sangat sukakan Eulalia. Satu hari tu hospital tu telah terima seorang doktor yang muda dan handsome. Bila diorang berjumpa, masing-masing suka sama suka. So diorang pun bertunang lah. Tak lama lepas tu doktor tadi kena outstation. Tapi lepas 1 minggu doktor tu tak balik-balik. Jadi nurse ni dah start risau tentang keadaan tunang dia. Selama tunang dia tak balik, dia langsung tak dapat khabar apa-apa daripada doktor tadi. Selepas berminggu-minggu kemudian, nurse tadi dapat khabar yang doktor tadi tu dah kahwin dengan perempuan lain. Masa dia outstation dulu, dia terjumpa dengan seorang perempuan dan diorang decide untuk berkahwin. Jadi hubungan nurse dengan doktor tadi tu pun terputus. Disebabkan nurse tadi memang terlalu sayangkan doktor tu, of course lah dia frust sangat, kecewa, sedih. Disebabkan dia ni terlalu melayan perasaan, so dia jadi depressed. Walaupun dia depressed, dia still lagi masuk kerja dan menjalankan tugas dia macam biasa. Satu hari tu, pesakit dia meninggal atas kecuaian nurse ni sendiri. So dia yang awal tu memang dah depressed dengan masalah peribadi dia, tambah lagi masalah baru yang timbul, lagilah membuatkan dia jadi tertekan. Akhirnya dia sakit dan meninggal di hospital tempat dia kerja. Sejak pada hari tu dikatakan roh dia selalu menghantui hospital tadi. Ada staff yang pernah nampak dia terapung-apung dan berjalan dekat koridor hospital. Tapi ada juga yang nampak dia berjalan normal je, cuma diorang tak dengar bunyi tapak kaki. Yang seram tu, hantu tadi sebenarnya masih lagi merawat pesakit dia. Tapi pesakit tu memang tak tahu yang dia tu sebenarnya dah meninggal. Hantu nurse tadi tu sebenarnya ada panggilan iaitu La Planchada. Sebab apa diorang panggil macam tu? Sebabnya dia selalu muncul dalam keadaan dia berpakaian seragam putih bersih. Tapi dia akan muncul pada waktu malam je. So kalau ada patient pada masa tu yang sakit ataupun macam tak dapat perhatian daripada nurse, dia akan datang merawat. Ada satu cerita tentang seorang pesakit ni yang makin sihat. So dia akan dipindahkanlah ke ward yang biasa. Bila nurse tanya dia, macam mana keadaan awak hari ni, okey ke? Dia cakap yang dia dah makin sembuh sebab ada nurse yang datang dan jaga dia dengan baik. So orang-orang percaya dia datang kembali sebagai roh untuk menjadi nurse buat selama-lamanya. Mungkin disebabkan dia tu rasa bersalah sebab dia mati dengan keadaan yang tak elok. Jadi dia dihukum untuk jadi
jadi nurse selama-lamanya. Tapi ada juga versi lain yang mengatakan yang nurse ni dulu dia seorang yang jahat ataupun yang kejam lah, dan tak jaga pasien dia dengan baik. Dia tak jaga pesakit dia sehingga menyebabkan pesakit dia meninggal. Ada lagi satu versi yang mengatakan Eulalia tadi dengan doktor tu tak bertunang, cuma diorang mungkin ada affair lah macam tu. So bila dah putus, Eulalia ni sakit hati, and then dia lepaskan rasa marah kecewa dia dekat pesakit dia. Disebabkan perbuatan dia tu, beberapa orang pasien dia telah meninggal. Tapi aku tak tahulah mana satu versi yang betul. Biasalah kan, nama pun urban legend, mestilah ada banyak versi. Tapi seram juga kalau tiba-tiba dia muncul rawat kita padahal dia tu dah hantu, tapi kita tak tahu dia hantu. Seram siap. Kalau aku daripada sakit tu aku terus sihat. Alright guys, itu sajalah perkongsian aku untuk kali ini. Dan kalau korang ada cadangan yang korang nak aku ceritakan dekat korang, just komen dekat bawah, okay? Sebab aku pun dah tak sabar nak bercerita dan berjumpa dengan korang lagi. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Yeah.